Belum. Belum lagi. Belum. Habis tu dekat sini ke? Belum. Ini verified address tadi. Linda sini, sampai sini. Ya, kat sini. Okey, bila dah sampai kat sini, klik open control panel. Okey, control panel. Sini, sampai sini. Control panel tu C panel lah. Ya, kat sini. Okey, bila dah sampai kat sini. Okey, bila Linda klik dekat open control panel ni, dia akan pop up keluar bahagian Dia akan keluar page sana. Dia akan keluar page ni. Okey, sampai sini ke? Dia akan keluar page ni. Okey, kalau dah sampai sini, scroll ke bawah. Okey, sampai sini ke? And then cari software. Dia akan keluar page ni. Sini software. Okey, kalau dah sampai sini, sampai ke software, ke bawah, kita klik pada sampai sini kan? Dan cari software installer ni. Okey, sini software. Okey, so sekarang semua kat mana ni? Kalau dah sampai sini, sampai ke bawah. Kalau kat depan kita boleh, kalau dekat lab boleh lah pusing-pusing tengok screen satu-satu. So sekarang semua kat mana? Kalau dah sampai sini, sampai ke bawah. Kalau kat depan ada iklan Kowe. Iklan tu sebenarnya base pada kita punya Google search tu. Kadang-kadang dia keluar iklan tu base pada kita punya pencarian. Cikgu nak, tak. Okey, sekarang dah sampai mana? Dah boleh klik Staftaculous ni ke? Okey, klik pada Staftaculous ni. Dia akan keluar page ni. Okey. Sampai page ni ke belum? Okey, dah. Okey, bila dah, so kita akan klik WordPress lah. Kita akan klik install. Sebab nak install ni pun ambil masa juga beberapa minit. So saya install lah. Okey, bila klik install. Okey, dekat sini dia akan suruh kita setting lah. Ini biarkan, abaikan, semua abaikan. Ini berdasarkan nama website yang kita pilih tadi. Okey, biar saja. Okey, site name ni kalau nak ubah sekarang pun boleh ubah. Kalau tak nak ubah pun tak apa. Sebab nanti akan datang kita akan ubah dekat kita punya website juga. Okey, site description. Okey, abaikan, tak perlu ubah. Okey, admin user. Admin user ni kita kena create. Maksudnya nanti kita nak login ke kita punya WordPress, kita akan pakai admin user yang ni. Okey, macam saya pakai nama saya lah. Zai Hasri. Okey, admin password. Okey, hide lah. Okey, masing-masing lah ni admin password ya. Okey. Alright, admin email, admin yang saya register tadi lah. Ni sebab ni antara sebab yang saya create email baru tu. Sebab saya tak nak dia kacau dekat saya punya email yang saya selalu pakai. Saya create email baru tu. Okey, tadi miss kat mana ni? Ambil WordPress. Yes, ambil WordPress. Bila letak dekat icon WordPress tu dia ada install and then klik install. Bila klik install dia akan bawa ke page ni lah, page untuk kita setting kita punya WordPress. Okey, Sarah. Okey, dah sampai page ni. Semua orang dah sampai page ni ke? Okey, saya start balik pada atas. Okey, semua atas ni tak perlu kita tak perlu edit. Kita just edit bahagian admin account ni. Admin username create lah. Nak letak nama apa pun tak apa. Dah ni siapa pun. Okey, lepas ni kalau nak pergi toilet kita akan break kejap lepas ni siapa nak pergi toilet. Untuk ni kita settlekan dulu supaya kita dapat install WordPress dalam kita punya hosting. Lepas tu nanti kita akan break. Okey, dah sampai sini ke semua? Okey, tahan. Alright. Okey, dekat admin account ni masukkan username, create sendiri. Nak masukkan nama apa? Okey, dan juga password create sendiri juga. Tapi pastikan password ni senang ingat lah sebab nanti nak reset tu leceh sikit. Buat yang senang-senang pun tak apa walaupun dia tulis kat sini week ke apa ke tak apa, dia tak kisah sebenarnya. Okey.
Scroll bawah lagi, select language, abaikan. Select plugin, biar dulu. Okey. Sampailah ke bawah sekali. Sampai bawah sekali. Untuk team ni tak perlu select. Nak select pun tak apa, tak nak select pun tak apa, sebab nanti kita akan install team yang kita nak pakai tadi, Astra team. Okey. Okey, bila semua dah create admin username, admin password, scroll paling bawah sekali and then click install. Boleh ke? Hai, kerap break. Okey, break ni untuk ni lah, untuk geng-geng nak pergi toilet, takut terlepas nanti. Okey, semua dah sampai page ni ke? Okey, boleh. Okey, and then kita klik install lah. Okey, kat sini dia bagi tahu lah percentage tu berapa ni. Sini take time jugalah. Saya harap tak ada yang fail lah untuk install ni. Sebab kadang-kadang itu hari saya pakai benda ni juga, kadang-kadang dia fail. Oops, connection was lost. Aduh, baru dia cakap. Try refresh balik. Okey. Sepatutnya dia akan bawa ke sini lah, dia akan beritahu congratulations, the software was installed successfully. Okay. Semua sampai sini? Semua dah settle? Ada yang bermasalah ke? Kalau bermasalah kena refresh balik, tengok macam mana. Oh, tu dia abang buat follow rapat tu. Okey, sampai choose domain tu kena isi ke? Choose domain. Ni kat mana choose domain? Dekat page mana choose domain? Choose domain tu choose domain tu dekat page mana Seha? Seha ke Izan ni? Oh, Seha, yes. Dekat page mana? Page mula-mula. Mula-mula kan? Macam mana nak belajar ni? Lepas install ni ke? Oh, lepas masuk WordPress. Okay, rasanya. Okay. Lepas klik install dekat logo WordPress tu kan. Okay, untuk part tu saya cuma edit bahagian admin username tu saja. Bukan admin username, bahagian admin user tu. Saya create satu username and then create password. Yang lain tu tak payah buat apa-apa. Saya create satu username, lepas masukkan username, yang lain tu tak payah admin username and then payah buat apa-apa username and then terus scroll ke bawah dan install username, lepas masukkan username, yang lain tu tak payah admin username and then payah buat apa-apa username and then terus scroll ke bawah dan install. Password tu tukar, yang lain tu tak payah password tak tukar patutnya. Sebab tu saya suggest untuk pakai password yang sama supaya kita senang nak ingat. Patutnya. Sebab tu saya suggest untuk pakai laju supaya kita laju sangat lemak. Laju. Sihat okey ke? Memang benda ni teknikal dia ambil masa sikit lah. Sebab kita nak create sebab page pada ni juga website. Okey, lepas tu tekan apa? Tekan apa? Sihat kat mana sekarang ni? Kalau page yang create admin username tu, bawah sekali tu ada satu butang install and click install. Lepas isi admin and username, okey, scroll bawah sekali, click install. Bawah sekali tu ada satu butang install and click install. Lepas isi admin and username, okey, okey, done. Lepas tu dia keluar yang progress dia akan keluar progress installing tu kan. Okey, tunggu sampai siap. Sampai dia keluar apa yang saya paparkan ni lah. Sampai dia keluar congratulations, the software was installed successfully. Tunggu sampai siap.
Okey, dah sampai ke? Semua sampai sini dah ke? Sampai dia keluar congratulations, the software was installed successfully. Checking the submit, alright. 3 minit dah ni, semua memang tak gerak. I see. Izani pakai wifi ke pakai LAN patutnya lah. Izani pakai wifi ke pakai kalau dia hold lama sangat kadang-kadang dia ada masalah tu. Kalau dia hold lama sangat kadang-kadang dia boleh bagilah 2-3 minit dia ada masalah. Cuba okey. Kalau refresh okey boleh try refresh. Kalau dia suruh create balik je lah. Boleh bagilah 2-3 minit dia ada masalah. Cuba okey. Kalau refresh okey boleh try refresh. Kalau dia suruh create balik je lah. Boleh bagilah 2-3 minit. Refresh. RAM kecil okey. Kalau dia suruh RAM kecil ni memang tak dapat disangkal lagi lah. RAM kecil okey. RAM kecil ni memang tak dapat disangkal lagi lah. Okey, kalau RAM kecil cuba kurangkan buka page banyak-banyak. Pastikan kalau pakai Chrome ataupun Mozilla pastikan satu page saja buka. Jangan buka banyak tab. Kalau buka banyak tab tu dia akan makan RAM. Kalau pakai Chrome ataupun benda tu akan buat lagi lambat lah kita punya PC proses. Jangan buka banyak tab. Kalau buka banyak tab tu dia akan makan RAM. Kalau pakai Chrome ataupun benda tu akan buat lagi lambat lah kita punya PC. Okey, settle alhamdulillah. Semua maksudnya sekarang ni saya boleh cakap semua dah sampai page ni kan. Okey. Dekat sini WordPress tulis successfully installed at. Okey, ini kita punya alamat website. Okey. Belajar website PSB APZ ni kita punya alamat website. Okey, cuba klik. Successfully installed at. Bila kita klik kita punya alamat website. Okey. Belajar website. Okey, inilah kita punya website kita setakat ni. Website yang belum diedit. Bila kita klik kita punya alamat website. Okey. Semua orang dah ada website ke? Alhamdulillah semua orang dah ada website lah kalau macam ni. Okey. Semua orang dah ada website ke? Alhamdulillah semua dah ada. Okey. Semua bila ni cuba klik dekat link ni klik http belajar website php.apz.com ni. Klik kat sini. And then dia akan keluar kita punya website. Semua orang dah ada website ke? Tahniah. Belajar website php.apz.com ni. Klik kat sini. And then dia akan keluar kita punya website. Boleh, tak ada masalah. Vlogger ke. Lepas ni boleh. Okey, semua dah ada okey. Okey, inilah kita punya website yang belum diedit lagi. Lepas ni nanti kita akan edit lah. Okey. Inilah kita punya promo. Okey, no problem. Okey, okey, bila dah sampai sini, okey. Sekarang ni ini kita punya website lah. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke belakang website kita. Macam mana kita nak edit kita punya website? Okey, ini kita punya website. Klik kat sini pula. Add administrative URL. Macam mana kita nak edit? Okey, klik. Okey, ini kita punya website. Klik kat sini pula. Add administrative URL. Okey. Inilah kita punya dashboard. Kat sinilah nanti kita akan install plugin apa semua, theme semua kat sini. Okey, semua dah masuk dashboard. Semua dah masuk dashboard, semua theme semua kat sini. Okey, semua dah masuk dashboard. Sudah. Semua dah cikgu. Okey. Semua kat sini. Untuk ini untuk pengetahuan lah macam mana untuk kita login. Okey, sebelum tu saya try log out dulu. Okey. Saya log out dulu Untuk ini untuk pengetahuan. Okey, bila log out kita login. Okey, sebelum tu saya try log out. Ini kita punya macam mana kita nak login ke kita punya website. Okey. Ini tadi kita punya website. Okey, katalah website. Okey, ni website kita belajar website php.apz.com. Okey. Macam mana daripada page ni kita nak masuk ke admin? Katalah website. Okey, dekat alamat ni php.apz.com. Okey. Letak slash page ni kita nak masuk and then type WP stand for WordPress lah. Ada logo ini orang panggil apa? Bukan slash apa? Dash Okey. And then type admin. WP stand for WordPress lah. Belajar website php.apz. Okey, slash and then masuk WP admin. And then type admin.
Belajar website. Ini saya nak ajar, maksudnya kalau nanti kita tak perlulah masuk melalui hosting tu, macam tadi tu kita masuk melalui hosting. Hosting tu kita dah tak perlu login masa ni sebab kita nak pakai website saja. So bila kita buka kita punya website, belajar website psb.apz.com ni, and then kita tambah dekat belakang /wp-admin and then enter. Belajar website psb.apz. So dia akan bawa kita ke login page. Inilah login page kita punya WordPress. Dekat sinilah username ni tadi, username yang kita create tadi. Macam saya create username saya Zai Hasrim, and then password yang saya create tadilah. Username yang kita create tadi. Macam saya create username saya Zai Hasrim, and then login. Password yang saya create. Okey, macam itulah cara untuk kita masuk ke kita punya dashboard daripada website kita. Okey, semua faham? Semua dapat ke? Masuk ke kita punya dashboard daripada. Nak saya ulang? Website kita. Okey, semua faham? Semua dapat ke? Masuk ke kita punya dashboard. Nak saya ulang? Website kita. Okey, perlu ulangan ke? Semua dapat ke? Masuk ke kita punya. Nak saya ulang? Okey, perlu ulangan ke? Page not found. Macam mana page not found? Ulang. Okey. Okey, perlu ulangan ke? Page not found. Okey, katalah okey, contoh. Contoh, ulang. Okey. Saya buka page baru. Dan saya nak pergi ke saya punya laman web tadi. Belajar website buka page baru. PSB pergi ke saya punya laman web tadi. .apz.com and then enter. So kita akan pergi ke kita punya website lah. .com. Ni website, kalau website free memang macam ni, dia lambat. Kita akan pergi ke kita punya website lah. Ni website, kalau website free memang macam ni, dia lambat. Okey, dia akan sampai ke kita punya website. So, untuk login kita punya website, dekat kita punya alamat ni tak perlu ubah apa-apa, just tambah hash, tambah slash and then type wp alamat ni tak perlu ubah apa-apa, admin, and then enter. Tambah slash, error, and then type wp alamat ni tak perlu ubah apa-apa, admin, and then enter. Tambah slash, error, type wp, refresh sajalah. Refresh sajalah. Okey, boleh. Kalau keluar error macam tu, refresh lah. Kalau error macam saya tadi, refresh. Kalau keluar error macam tu, refresh. Then dia akan bawa kita ke ni lah, ke kita punya dashboard ni lah. So semua dah sampai dashboard saya tadi, refresh. Kalau keluar error macam tu, then dia akan bawa kita ke ni lah, ke kita punya dashboard ni lah. So semua dah sampai dashboard saya tadi, refresh. Kalau keluar error macam tu, then dia akan bawa kita ke ni lah, ke kita punya. Semua dapat? Semua dah masuk dashboard? Semua dapat? Semua dah masuk dashboard? Semua dapat? Semua dah masuk dashboard? Kita cuma tambah WP admin saja kat belakang. Okey? Semua dah masuk dashboard ke? Kita cuma tambah WP admin saja kat belakang. Okey dah. Semua dah masuk dashboard. Okey, first kali saya suka clearkan saya punya ni. So saya tutuplah dulu benda-benda ni supaya dia nampak kemas. Semua dah masuk dashboard. Okey, first kali saya just klik ni je lah untuk kita kemaskan. Right? Yang ni boleh dismiss, kalau nak dismiss tak dismiss pun tak apalah. Okey. So kita ke step yang seterusnya lah. Right? Yang ni boleh dismiss, kalau nak dismiss tak dismiss pun tak apalah.
Okey. So kita step yang seterusnya. Bila dah sampai sini, start saya alih start. Alright. Dekat sini ke atas ni dia ada dashboard home update. Okey. Kalau WordPress nak suruh update dia punya version ataupun kita punya plugin ke apa semuanya, dia akan keluar dia punya update dekat sini. Dia akan bagi tahu berapa update berapa version ataupun so bila kita klik dekat update ni setakat ni dia punya update dekat sini. Dia akan bagi tahu tak ada apa lagi lah, semua up to date lah. Kalau tak dia akan keluar list kat sini apa yang nak kena update. Okey, itu update post ni abaikan dulu page. Okey. Kita pergi macam mana cara nak tukar update post ni abaikan dulu page. Nak tukar password. Okey, pergi pada user. Macam mana cara nak tukar? Okey, pergi pada user, sama ada klik dekat user ni ataupun klik dekat all user ni. Mana-mana pun boleh. Macam mana cara nak tukar? Okey, pergi pada user. Okey, klik pada all user. Okey, nampak tak? Ini admin lah. Admin kita lah. Kat sini kita ada administrator. Kalau kita nak tambah admin baru ke apa semua, boleh add new kat sini. Tapi untuk setakat ni kita belajar macam mana nak tukar password je dulu. Okey, tadi okay, klik pada nama ni ataupun klik pada edit. Klik pada nama ataupun klik pada edit. And then dia akan buka ke page ni. Okey, kat sini klik pada nama ataupun klik pada edit. Bawah sekali kita boleh set new password. Page ni. Okey, macam mana? Semua tahu macam mana nak tukar password kita boleh set new password. So lepas set new password ni, contohlah kita set new password. Okey, macam mana? Semua tahu macam mana nak kat sini kita masukkan password yang kita nak lah. So lepas set new password. Contohlah kita set new password. Saya hide lah. Okey, macam mana? Semua tahu macam mana kat sini kita masukkan password. Okey, masukkan password. Contoh. Very weak. Okeylah, tak saya hide lah. Okay, and then bila dah masukkan, kalau weak password dia akan suruh kita tick kat sini, and then update profile. Bila dah masukkan, kalau weak password dia akan suruh kita tick kat sini. Okay, macam tu lah. Kalau password kuat dia tak suruh tick weak password tu lah. Okay, semua dah tahu macam mana nak tukar password Okay, macam tu lah. Kalau password kuat dia tak suruh tick weak password tu lah. Okey. Semua dah tahu macam mana nak tukar password Okey dah. Seterusnya kita pergi kepada clear plugin. Okey dah. Seterusnya update permalink. Okey. Ni saya nak cerita pasal permalink tadi. Permalink. Apa itu permalink? Update permalink. Okey. Ni saya nak cerita pasal permalink tadi. Permalink. Pergi pada setting. Permalink. Okay, letak pada setting ni, pergi kepada permalink. Pada setting, letak pada setting ni, pergi kepada permalink. Permalink. Okey, klik pada permalink, dia akan keluar benda ni lah. Okey, inilah permalink. Permalink. Okey, macam contoh dia akan keluar benda ni lah. Okey, inilah permalink. Okey, macam contoh. Okey, ni macam saya punya website tadi. Bila saya klik dekat Hello World ni, okey, perasan tak dekat dia punya alamat ni dia tulis 2021 pula, ada tarikh apa semua. Inilah permalink. So basically kita biasanya kita nak mudah alamat tu jadi mudah. So dekat permalink ni biasanya kebanyakan lah dia akan buat pakai post name. Macam ni contoh, macam ni. So klik pada post name, permalink ni biasanya kebanyakan klik pada post name, dia akan jadi belajar website.samplepost. Sample post tu yang tadi tu lah Hello World pada post name, dia akan susun jadi macam ni. Okey, bila kita dah select yang ni and then scroll bawah, save change, yang tadi tu lah Hello World pada post name, dia akan susun. Okey, bila kita dah save change, bila kita tengok balik kita punya website ni, bawah save change, yang tadi tu lah Hello World. Ya, tak boleh. Bila kita dah save change, bila kita tengok balik kita punya website ni, bawah save change, yang tadi tu lah. Ya, tak boleh. Bila kita dah save change, bila kita tengok balik kita punya website ni, bawah. Okay, right. Kita klik balik dekat Hello World ni, dia akan jadi senang lah dia punya permalink ni. Dia just jadi belajar website and then nama page. So senang lah kita nak trace.
lagi senang lah, dia tak macam tadi ada tarikh, ada tahun apa semua panjang. Okay, ni permeling lah, macam mana nak tukar permeling. Okay, ni permeling. Tapi tak kisahlah, dia depend pada individu lah. Kalau dia suka pakai plain ni, nak pakai plain tak apalah, nak pakai day name ni tak apalah. Tapi kebanyakan orang dia akan pakai post name ni. Sebab senang kita nak trace kita punya page ni. Okay, so semua dah update permeling. Sebab senang kita nak trace kita punya page ni. Okay, semua dah update permeling. Alright. And then seterusnya, okay, semua dah update permeling. Alright. Boleh pergi ke step seterusnya. Pergi kepada setting juga. Setting, pergi kepada reading. Pergi kepada setting juga. Okay, boleh. Pergi pada setting, pergi pada reading. Setting, reading. Pergi pada setting, pergi pada reading. Setting, pergi pada reading. Okay, bila klik reading, dia akan keluar benda ni. Dekat sini dia ada tulis search engine visibility. Okay, bila klik reading, ni yang saya cakap tadi, search engine ni. So basically bila kita install WordPress, dia automatic dah ni lah, dah on search engine tu lah. Cuma kalau kita tak nak, kita nak matikan, kita nak website kita rahsia sangat, tak nak bagi Google detect, kita klik matikan dekat sini lah. Okay, itulah search engine visibility. Dekat setting, reading, discourage search engine, matikan dekat sini lah. Okay, okay, lepas ni kita nak pergi ke oh Ustaz, ada nak break pergi toilet ke? Okay, lepas ni kita nak pergi ke oh Ustaz, ada nak break pergi toilet ke? Sampai mana dah Sat, okay, Sat. Tunggu Sat. Toilet, okay. Toilet break, okay. Toilet break 5 minit, cukup. Toilet break 5 minit ke 10 minit? Sepuluh, okay. 10, alright. Go. Ya, kita break Sat. 10 minit, 10.38, kita start balik 10.48 lah. Oh, patutlah gelap nampak muka. Potong. Okay, tak apa-apa. Kalau ada apa-apa soalan boleh post dekat chat. Nanti kita akan go lah. Elok lah. Betul. Pusing. Okey, cerah sikit. Okey, boleh sambung. Semua boleh sambung Tapi kata 10 minit tadi, 10.48 kita tunggu orang lain lah. Kita start 10.48. Alright.
Tapi kalau semua dah ready, kita sambung je lah. Bagi tahu. Kalau semua dah ready, kita sambung je lah. Kalau semua nak sambung, kita sambung je. Nah, ini banyak lagi ni. Berikut contohnya 10. 12 kena settle. Ini takut ada yang apa. Sat lah, tak 48 lagi. Okay. Right. Ni tadi gelap. Okay, semua dah ni ke? Boleh sambung balik ke?
Boleh. Okey, boleh. Cantik. Okey. Last tadi kita berhenti dekat okay, update command link search engine ready. Okay, lepas ni kita akan start install plugin lah. Install plugin dan juga theme. Okay, first kali dekat tepi ni kita akan install theme. Pergi pada appearance, klik theme. Okay, semua sampai sini? Okay, klik appearance and then pergi kepada theme. Ulang, alright. Okay, dekat tepi ni cari appearance and then pergi kepada theme. Okay, so bila kita klik theme, dia akan keluar kat sini lah theme. Okay, ni theme yang memang dah ada dalam kita punya host lah, dalam kita punya website lah. Okay, and then klik add new. Boleh klik add new kat sini ataupun boleh klik add new kat sini. Klik add new. Okay, and then dekat sini kita boleh search. Kita akan pakai theme nama dia Astra. A-S-T-R-A, Astra. Okay. So bila kita search Astra, kita akan dapat inilah. Kita akan dapat yang ini. Alhamdulillah. Sorry. Okay, Astra. And then klik install. Ataupun kita nak tengok dia punya detail dulu boleh. Klik detail. Kat sini dia akan bagi tahu lah. So tengoklah dia punya rating 5 star. Sebab dia antara theme yang mesra dengan kita nak pakai plugin Elementor sebentar. Kejap lagi. So tengok dia punya rating 5 star. Okay lah. So klik pada install lah. Klik pada install. Okay, installing ni pun dia ambil masa juga. Dia akan tengok pada kita punya speed internet. Okay, bila dah install, dia akan bagi tahu supaya kita activate. So klik activate lah. Okay, so dia bagi tahu kat sini thank you. Maksudnya kita dah berjaya install theme yang baru. Okay, so kita nak check tengok dekat theme baru website kita dah keluar theme baru ke belum. And then kita just buka kita punya website tadi. Okay, tengok dia dah berubah. Tadi kita punya theme ada hello world kat tengah ni, background color hijau. So ini kita dah tukar kepada Astra WordPress theme. Inilah theme. Theme ni kalau nak senang faham dia macam apa itu theme tema. Boleh untuk website. Dia ada banyak sebenarnya, tapi yang sebab kita nak fokus pada Elementor ni, dia paling sesuai pakai Astra ni, so kita install pakai Astra lah. Saya budak baru belajar, lambat pick sikit. Oh, nanti saya akan share lah. Ataupun saya saya akan share yang step by step, bukan tak detail lah, tapi maksudnya kita ada ikut step-step tertentu lah. Boleh lah, nanti saya share lah. Okay, nanti saya share step email tak, saya tidak boleh belajar sikit. Saya cuma sekejap saya akan share slide tadi. Kalau slide tadi okey tak? Maksudnya
Okey, ni share. Kita akan ikut step-step ni lah. So, boleh ke kalau macam ni boleh? So, macam mana nak share? Yang size berapa? Oh, okey, nanti bila habis kelas. Oh, ingatkan nak pakai sekarang. Okey, kalau untuk habis kelas tak apalah. So, kalau macam tu kita back ke kita punya back kepada kita punya okey. So, lepas kelas lah kita akan share. Okay, so sekarang ni continue dulu. Alright, okay. So, tadi kita dah install theme. Okay. Untuk cantikkan kita punya theme ni pula, kita kena install plugin lah. So, pergi kepada page ni tadi, kita punya dashboard. And then dekat bahagian tepi ni ada plugin, boleh klik plugin lah. So, bila klik plugin, okay, ni antara plugin yang dah ada. Tapi basically benda ni tak pakai. So, nanti untuk delete saya akan tunjuk untuk delete. So, semua dah sampai page ni. Klik plugin. Okay, dia akan bawa ke page plugin ni, plugin yang dah ada. So, kita akan clearkan sebab benda ni dia makan space. So, kita clearkan je lah. Kalau sebab kita tak pakai. So, mula-mula klik pada keseluruhan ni, select all. And then, deactivate. Klik apply. Okay, klik select all balik. And then, klik delete. Klik apply. Okay. Right. So, kita dah tak adalah. Plugin ni semua dah bersih lah. So, tak ada plugin dah. So, kita akan install plugin yang berkenaan dengan yang kita nak pakai saja. Sebab benda-benda ni dia makan space juga sebenarnya. Okay. So, first kali kita akan install. Okay, untuk install, klik pada add new kat sini. Ataupun boleh klik add new kat sini. Sini pun boleh. Sini pun boleh. Klik add new. Okay, dekat keyword search ni. Tengok ni senarai plugin yang ada beribu ni. Okay, so dekat search plugin ni. Kita cari Elementor. Okay. Semua jumpa? Okay, dekat sini dia ada bagi tahu Elementor Website Builder. Inilah nama dia, Elementor Website Builder. Klik install. Okay, klik install. Ambil masa sikit sebab saiz dia besar. Dia laju tak laju kita punya installing kadang-kadang based pada tengok pada kita punya hosting tak. Sebab kita pakai hosting free kadang-kadang dia slow sikit. Okay. So kalau nak activate boleh activate terus. Activate. Okay, kat sini dia dah bagi tahulah. Ni maksudnya benda ni dah activate lah. Sebab dia bagi tahu dia aktif, kalau tak dia akan tulis kat sini activate. So, plugin seterusnya tambah lagi satu. Type lagi sekali Elementor. Okay, and then dekat sini dia ada Elementor Essential Add-on for Elementor. Okay, install yang ni pula.
update field. Elementor first tadi dia tulis update field. So dia Izani. So maksudnya dekat sini dia tak keluar lah Elementor ni. Kalau macam tu try install lagi sekali lah. Try install lagi sekali. Pergi kat plugin, add new, sama juga. And then cari balik Elementor tadi. Okay, cari balik Elementor tadi and then apa? Install lah, install. Okay, ni kita dah install, dah aktif. Yang ni dah install tapi belum aktif lagi. So ala-ala kita dah ada dekat page ni, klik lagi satu dekat sini. Elementor header footer and block template. Install yang ni lagi satu. Okay. Okay. So bila kita buka ke bila kita klik plugin, and then kita boleh tengok lah ini semua apa plugin yang kita dah install. So dekat sini belum activate, ini boleh activate. So kalau nak activate semua, just click all and then click activate, click apply. So dia akan activate serentak lah semua sekali. Okay, ini untuk yang ini just next saja, tak perlu nak setting payah-payah. Kita just next, and then finish. Tak payah edit apa-apa lah. Just next saja. Okay. Alright. Okay, dah sampai page ni. Pergi balik dekat plugin tadi. Okay, so semua dah aktif aktif. Okay. Semua dah ke? Dah install ke semua? Kalau semua dah install, seterusnya kita cari kita type tadi Astra tu. Tak ada. Okay, add new. Sorry, pergi plugin, add new. Kat sini try type Astra. Okay, bila type Astra, dia akan keluar starter template ni. Yang ni kita nak install juga. Okay, klik install. Okay, kalau kira kat sini 4 lah. Kalau ikutkan 4. Setakat ni lah. Okay. So semua dah install. Mula-mula install yang 3 tu tadi, Elementor header and footer, and lagi satu essential add-on Elementor. So bila dah install yang ketiga-tiga tu, barulah kita install yang paling last tadi, starter template tu. Type kat situ Astra, dia akan keluar starter template, and then install lah. Laju sangat, alright, laju sangat. Okay, sorry. Okay, kita pergi balik pada ni lah, pergi balik kepada plugin. Okay. Okay, bila kita klik add new ni, okay, type Elementor, right? So bila kita type Elementor, okay, ni 3 ni, Elementor website builder, essential add-on for Elementor, Elementor header footer. Yana, okay kah? Elementor website folder, Elementor website builder, essential add-on dengan Elementor header footer. Boleh tak dapat? Keyword dia Elementor, and then dia paling senang tadi sepatutnya bila kita buka Elementor ni kita install dulu, install, and then bila dah install barulah kita activate.
Okey dah. Keyword dia Elementor. Semua dah install ke? Sampai mana dah? Semua dah habis install ke? Sebab saya tak tahu berapa cepat. I'm lost to the paradise. Alamak, Izani. Alright, pergi ke plugin. Start balik lah. Pergi ke plugin and then click add new. Okay. Plugin. Oh sorry. Plugin. Pergi ke add new. Keyword dia Elementor. Okey, pergi ke plugin, add new. Okey, dekat keyword ni type Elementor. Okey, bila kita type Elementor, dia akan keluar 3 list ni. Elementor Website Builder 1, 2 Essential Add-on, dan ketiga Elementor Header. Kat sini bila kita type Elementor, dia akan keluar Elementor Website Builder, Essential Add-on dengan Elementor Header. Saya tak pasti kalau dekat kawan-kawan punya ni dia keluar lain list dia. Kalau dekat saya punya ni bila saya type Elementor dia akan keluar. Tapi tak pastilah kalau sebab saya selalu search. So macam mana? So dekat sini dia ada, sepatutnya kalau tak install lagi dia akan tulis install. So klik install. Bila semua dah habis install dia akan tulis active. And then kita aktifkan lah untuk okey sama. Alright. Okey, semua dah install. Semua dah siap semua dah siap 3 plugin tu. Sebab kita nak install yang keempat lah. Dah, okey. So bila nak install yang keempat, keyword ni kita tukar, kita type Astra. Dekat plugin tu type Astra. Okay. So dia akan keluar ni starter template ni, nampak tak? Ni dia punya logo. Pastikan logo dia sama lah. Dia logo dia S macam ni. Nama dia starter template. Okay, ni nama dia starter template Elementor. Okay. Semua jumpa yang ni So klik install. Okay, semua dah ke? Okay, bila kita dah install tadi, dia akan keluar yang untuk pilih tu. Kalau kat sini, saya dah back tadi. Starter template. Okay, bila dah install, dia akan keluar benda ni.
Semua dah sampai page ni ke? Select page builder. Semua sampai sini dah ke? Go. Okay. Banyak lagi ni. Semua dah ke? Okay, kalau dah, klik pada Elementor, select Elementor, pilih Elementor. Pilih Elementor. Pilih Elementor, klik Elementor and then dia akan keluar senarai template ini. Okay. Template ni ada yang free dan ada yang berbayar. So, untuk kita pilih, kita akan set pada free lah sebab kita akan tengok template yang free saja. Okay, semua jumpa template ni. Okay, semua semua okay. Untuk lepas ni bolehlah pilih mana-mana page yang apa, mana-mana template yang apa, yang individu lah. Sorry tak jumpa. Apa? Izani kat page mana sekarang ni? Senarai adik-beradik 4 tadi kat mana? Appearance ke? Okay, senarai adik-beradik 4 dekat plugin. Pergi pada plugin, dekat plugin. Allah. Sana. Okay, dia keluar. Okay, pergi pada plugin. Okay, ni first kita install tadi Elementor. Kita install Elementor header. Lepas tu Essential Add-on. And then kita install Starter Template. So, bila kita install Starter Template, tadi dia akan keluar, automatic dia akan keluar. So, kita select Elementor, select pilih yang mana satu kan. So, katalah Izani dekat page plugin ni, Izani klik dekat C library ni. Plugin. Okay, baru keluar. Okay. So, bila klik dekat tu tadi, dia akan keluar. Okay, alright. Okay, refresh balik lah. Okay. So, dah sampai. Izani sampai sini ya. Okay, dekat sini, dia ada tulis agency ni semua maksudnya berbayar. So untuk senangkan kita, dekat selection ni kita terus select kepada free lah. So bila kita klik free, dia akan keluar template yang ni lah, template yang free sahaja. Okay, lepas ni maksudnya kalau kawan-kawan nak pilih apa, nak pakai template mana-mana tak kisah. Tapi untuk training ni saya dah pilih satu template supaya sama untuk semua orang. So saya pilih mana template tu? Gajah. Okay, gajah. Right. Saya pilih template ni. So klik pada template tu. Dekat sini bila buka ni nampak tak dia ada tulis home. Ini senarai page yang dia dah siapkan untuk website kita. Okay. So semua dah sampai sini. Saya nak kena tahu semua kat mana ni. Semua boleh sampai sini ke? Okey, tadi scroll cari gambar gajah ni. Cari Sierra. Ya, Sierra Natural. Okey. And klik pada template tu, dia akan keluar pada ni lah. Sierra Nature. Okay. Semua dah sampai kat page ni ke? Sebab kita nak import page ni. Kita nak import page ni masuk ke kita punya site. Okay, dah. And then klik import.
Okay, dekat sini kalau katalah sebelum ni kita dah ada import site yang lain. Kalau nak delete boleh delete lah, tapi setakat ni kita tak import apa-apa lagi. Ada dua, nak klik import mana? Import complete site. Complete. Okay, import complete site. Kita akan import ke semua sekali. Okay, so dekat sini klik import. So kat sini skip, skip. Tak payah isi apa-apa lah. Just skip and then tunggu dia import. So benda ni ambil masa sikit lah untuk dia panggil semua file-file tu. Take time sikit lah. Depend pada kita punya internet speed. Lambat juga. Okay. Semua dah sukses ke? Okay. Sukses bagi tahu. Baru kita boleh sama-sama pergi. Error. Zani selalu error Apa masalah saya pun tak tahu. Refresh. Error. Oh, okay. Alright. Cuba kurangkan tab tu lah. Tab tu kalau boleh buka satu saja. Satu, kerap install and import ni silap. Tunggu lagi saja. Okay. Pelan-pelan, tak apa, pelan-pelan. Okay, kalau error memang kena refresh lah. Kena refresh dan start balik lah. Macam mana cara tadi, start pada awal. Kita search template and then import complete site. Tak apalah, kita tunggulah. Sampailah keluar page ni. Hooray, the website import successfully. Bila dah successfully baru kita boleh further lah. So kena tunggu kawan-kawan jugalah. Kerap install dan import. Dia memang untuk bengkel ni memang kita install dan import lah. Sebab basically sebenarnya file dia agak besar lah bila dia import. Dia akan import sekali dengan image, sekali dengan macam ni, dia sekali import terus 5 page apa semua ni, dia ambil masa sikit lah. Okay, kalau dah berjaya bagi tahu baru kita pergi. Benda nak ada skip ni sebab letak tabel. Import successfully. Okay, alhamdulillah. Cantik. Okay, so semua dah ready ya. Kalau semua dah ready, klik view site lah. Ataupun macam saya dah buka tadi page saya. Buka page masing-masing dan tengok sekarang macam mana, apa yang dah berlaku pada kita punya website. So inilah website kita sekarang. So basically dah siap lah website ni. Okay, cuba buka masing-masing dah ada website kan. Cuba buka website masing-masing. Dah gajah, alright.
Nanti kita akan go satu-satu. Kita akan kita akan buat macam mana nak tukar gambar apa semualah. Tapi untuk buat masa ni kita okey. So bila dah sampai sini maksudnya dah okey lah. Kat sini boleh nak, kalau nak view website klik kat situ pun tak apa, boleh juga. Okey. So semua dah. Okey, ni boleh pangkar. So kita pergi ke plugin seterusnya. Next plugin. Nama dia all in one WP migration. Okey, ini kita pergi kepada plugin, install plugin baru. Yang ni kita nak buat backup. Sekarang ni paling basic lah, maksudnya website kita dah cukup dah untuk ni. So kita nak backup in case apa-apa kita nak patah balik. Okey, pergi kepada plugin. Okey, search all in one. Okey, yang ini. Yang ini, all in one WP migration install. Ini untuk kita backup kita punya website. Step seterusnya lah. Okey, semua dah install? Okey, semua dah install? Okey. Tekan activate. Activate. So bila dah activate, bila kita tengok sebelah tepi ni, okey, ini plugin yang kita install tadi, all in one WP ni. Semua nampak ke? Semua okey? So kita klik backup. Okey, pergi kepada all in one WP migration tepi ni tepi ni, and then klik backup. And then kita create backup lah. So create backup ni pun memang masa jugalah sebab dia nak save semua file-file yang kita backup tu. Backup ni macam biasalah, kalau apa PC pun macam tu lah, kita backup supaya nanti bila ada masalah tiba-tiba kita punya website error ke apa ke, kita just restore kepada backup ni lah. So backup ni kita panggil clean install lah, maksudnya kita tak buat edit apa-apa lagi, just memang betul-betul basic. Kita install plugin, install template, and then kita backup. So backup ni dia ambil masa sikit lah, file dia agak besar, silap file dia dalam 70 MB, 70 80. Fal. Nampak.
Saya pun lambat, orang lain tak tahu lah ni. Sebab benda ni based on kita punya speed, internet speed, dan juga based on kita punya hosting tu tadi. Kalau kita pakai hosting free tu, dia memang dia punya speed dia tak bagi flow lah. Setakat ni dah ada 2,900 content. Kita ada banyak step lagi sebenarnya ni. So nak tanya lah, kita nak skip step ke ataupun kita nak ikut satu-satu. Saya takut tak sempat. Okey, nampak dia dah habis backup. Okey, inilah dia dah backup. Oh, besar juga file 87 MB. Okey, so close. Dekat sini, kat kita punya backup ni, inilah bendanya. Benda ni kita boleh download masuk ke dalam kita punya PC ataupun kita boleh stay kat sini sajalah. So dekat sini kalau saya suka rename lah. Saya akan tulis apa-apa nama lah. Tapi saya akan tulis clean install lah. Maksudnya memang baru install lagi, fresh. And then enter. So nama dia clean install. So next time kalau nak backup, boleh backup macam tu lagi. And then dia akan create seterusnya. Cuma saya tak pasti hosting ni dia bagi kita punya size berapa besar. Saya tak pernah check dia punya maximum size. Okay, bila dah backup, untuk seterusnya dalam step buat website, yang penting change website. Right. Buka pada website kita tadi. Okay, ni website baru kita kan. Right, belajar website psb.ipz.com. Sekarang ni saya nak ajar macam mana nak tukar nama website ni. Nampak Sierra Nature ni kan? Sierra Nature ni kita nak tukar. Kita tak nak pakai Sierra Nature, kita nak letak nama website kita. So pergi kepada customize. Pergi kepada customize. Okey, bila klik customize dia akan keluar benda ni. Okey, untuk bahagian ni nampak tak dia ada ni, dia ada macam pensel, tanda pensel ni. Itu maksudnya benda yang boleh diedit lah. Benda yang boleh kita tukar. Jadi satu dekat bawah ni ada tak? Bawah tak ada. Dia dekat atas saja sebab header kan. So dekat header ni kita nak buang, kita nak tulis kita punya nama website. So pergi kepada header, site identity. Okay, sini kita nak buang dia punya logo ni, klik remove. Okay, and then display site title. Okay, ni tadi sebab kita tak setting kita punya site title. Kat sini kita boleh tukarlah nama site title kita. Tukar kepada, macam saya tukar kepada belajar web PSB. So supposedly dia akan keluar ni lah.
Okay, belajar web PSB ni. So kita dah tukar lah kita punya nama website. Tak pakai Sierra tu lah. Okay, ini penerangan, ni tagline. Kalau nak display pun boleh, tak nak display pun boleh. Dia akan tulis bawah ni lah, my WordPress blog. Kalau nak tulis apa-apa boleh tulis, tapi saya tak pakai lah ni. Letak ni saja. Okay, itu cara nak tukar kita punya nama website. Barulah kena dengan kita punya alamat. So, bila dah edit, publish. Okay, bila dah publish, kita boleh tutup. Okay, so ni kita punya website lah. Okay, setakat ni kita tukar. Oh, ada lagi satu sial lah. Alright. Okay, sana. Ada satu lagi logo. Oh, dekat transparent header. Alright, dekat transparent header. So, ni satu lagi kita tak buang. Pergi ke site identity and then pergi ke transparent header, then klik remove logo tu. Okay, remove logo and publish. Okay. Okay. So, kita dah tukarlah kita punya nama website. Tukar pada belajar, kalau saya tukar pada belajar web PSB ni. Okay, seterusnya. Kat mana dah ni ah? Semua boleh follow ke? Boleh. Okay, semua boleh. Alright. Okay. Okay, saya nak ajar macam mana kita nak import. Tadi kita import template penuh. Maksudnya kita import semua sekaligus. Kita ada home and then kita ada about. Ni semua page ni semua dah jadi kita punya website lah. Kita ada service, kita ada project, kita ada contact. Okay, yang ni belum berfungsi lagi sebab kita tak set lagi. So kalau kita klik dia tak bawa pergi mana-mana. Cuma sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak tambah satu page baru dan kita nak letak dekat sini. Okay, so untuk create page baru, paling senang pergi kepada sini ataupun ataupun pergi kepada dashboard. Klik dekat sini, bukan klik, letak dekat sini, nanti dia akan keluar dashboard, balik pada dashboard kita. Okay, balik pada dashboard kita. Okay, kat sini ada page. Okay, semua dapat? Okay, pergi kepada add new. Okay, pergi pada add new. Okay, ni pangkah. Ni, okay, sebab kita tak pakai tu. Kita akan pakai Elementor ni. So, kita bagi nama dulu kat kita punya page and then publish. Okay, boleh? Dah create ke? Dah publish belum?
Okay, bila dah publish, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan bagi tahu gallery is now live. And then kita terus klik kepada edit with Elementor. And then dia akan bawa kepada web builder Elementor lah. Okay. Okay. Ini page gallery tadi. Okay, dekat sinilah kita akan import. Okay, contoh kat sini kita nak import page. Okey, boleh klik pada starter template ni, logo ni, klik logo ni. And then dia akan bawa pergi kepada page. Okey, and then kita boleh select free. Kita cari yang free saja. And then contoh tadi saya buat page tadi, page gallery. So kita cari benda yang bersesuaian lah. Kat sini kita type katalah gallery. Gallery, contoh kita nak buat page gallery. So kita type gallery, dia akan keluar gallery ni lah. Okay. Contohnya saya nak ambil yang ni lah. Okay, saya ambil yang ni, saya select yang ni. Select paling bawah sekali. Semua boleh follow lah. Okay. Bila kita start balik. Okay, klik starter template ni, pergi pada page. Okay, select free and then search gallery. Lost to Paradise again. Okay. Okay. Tadi kita Izani dah create page belum? Izani dah create page belum? Belum. Okay. Kita back lagi sekali. Kita back ke belakang lagi. Kita balik pada dashboard. Okay, kita balik pada dashboard. Okay, ini sebab saya dah create. So saya kena delete dulu lah senang. Saya delete dulu senang. Page. Gallery. Okay. Alright. So, untuk create page, pergi kepada page. Okay, bila kita dah klik page, add new. Izani boleh follow ke? Add new. Okay. And then kita kita rename kita punya page baru. Kita nak create satu page. Dan saya decide untuk saya buat page gallery. So saya namakan dia gallery lah. Gallery. Okay. So bila kita dah rename and then kita klik publish supaya kita punya page tu online lah. Maksudnya kita publish kita punya page lah. Allah. Okay, sorry. Okay, gallery. Okay, and then publish. Publish lagi sekali. And then dia akan bagi tahu gallery is now live. Maksudnya kita punya page gallery dah hidup. Kita dah boleh edit. Okay, tapi kita nak edit kita pakai Elementor. So kita akan klik kat edit with Elementor. Zani mana? Kat mana sini? Follow dah. Sebab dia boleh PC. Okay, follow. Alright. Bila dah tu, klik pada edit with Elementor. So, dashboard akan bawa pergi kepada kita punya web builder Elementor. Okay. Bila dah sampai dekat kita punya Elementor ni, klik pada starter template ni. Okay, klik pada starter template. Dia akan bawa kita kepada page ni. So ini senarai page yang ada lah yang kita boleh import
Ni template lah. Tapi kita nak cari yang free sahaja. So kita akan set kepada free. And then kita nak cari template yang ada kaitan dengan page yang kita create tadi. So tadi kita create page gallery. So kita search gallery lah. Starter template aku tak jumpa. Kat sini ada starter template tak? Ada dekat sini ada keluar starter template tak? Dia tak keluar starter template lah dekat sini, dekat Elementor. Refresh, okay, refresh dulu. Right. Saya pun refresh juga. Okay, refresh. Okay, lepas tu tekan ikon S tu. Ya, betul. Tekan ikon S tu. And then dia akan bawa kita kepada senarai page template ni. Ni template page lah. Okay. So kita nak cari template yang free saja. Sebab ada agensi ni semua kena bayar lah. So kita set kepada free kat tepi ni. Nampak kat tepi ni. Okay, dapat. Klik free pada tepi ni. And then dekat search ni. Sebab tadi kita dah create page gallery. So kita nak cari template yang bersesuaian dengan page kita, gallery. So kita type lah kat sini. Supaya senang nak cari. Kalau nak belik satu-satu macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk cari macam ni pun boleh. So type gallery, search. Okay. Okay, dah keluar list macam ni. So saya pilih yang ni. Saya pilih yang bunga ni. Okay, klik pada template ni. Import template. Okay, import template. Okay, bila kita dah import template. Okay, ini kita punya website gallery tadi. Kita dah import. So lepas kita import, kita klik update lah. Update. Okay. Bila update, and then kita dah update kan? Semua dah update. Kita view page. Okay. Nampak tak? Macam tu lah. Kita nak create. Maksudnya kita nak create page dengan menggunakan template macam tu lah. Kita create satu page. Kita bagi nama kat dia. Gallery ke apa ke. And then kita boleh import template untuk penuhkan kita punya page tu. So kita tak payahlah start daripada scratch. Nak kena cari gambar. Nak kena tu. Nak kena ni. Kan? Okay. So tu cara untuk kita import create page dengan menggunakan template. Okay. Cuma kalau perasan dekat sini, website kita tak ada page gallery. Nampak tak? Lagi satu dia ada line putih ni. Sepatutnya kita punya page tak ada line putih ni. Kita nak transparentkan dia. So untuk sampai mana dah? Saya nak kena tahu sebenarnya kat mana dah ni. Semua dapat ke? Semua dapat create page ke? Okey, dapat. Alright, alhamdulillah. Okey, bila kita dah create page, ini page kita buat tadi, page gallery. Okey, page gallery ni. Sekarang ni bila kita tengok dekat atas, satunya page tu tak ada dekat kita punya menu. Sepatutnya kena ada page gallery kat sini lah untuk kita access page gallery tu. And then lagi satu, kalau kita perasan benda ni putih kat atas. Tapi kalau ikutkan kita punya web asal, kita punya website yang asal, dia tak ada garis putih ni. Nampak tak? Dia penuh, dia transparent. Ini kita panggil transparent lah. So
untuk kita edit page tadi, page gallery ni, kita pergi kepada customize. Okey, pergi kepada customize. Okey. First kita betulkan dulu header ni, pergi kepada header. Okey, so kita nak transparent, kita klik pada transparent. Enable. Okey. Enable on complete website. Nampak tak? Bila kita klik enable ni, pergi ke transparent header. Bila kita tak enable, dia akan jadi putih macam ni lah. So kita klik enable. So dia akan jadi macam kita punya website yang asal. So dia tak ada garis putih tu lah. So dia akan sama lah. And then klik publish. Publish ni maksudnya kita save lah. Kita publish. Lepas kita dah habis edit kita punya website, kita klik publish, maksudnya kita dah save untuk dia masuk untuk di access secara online lah. Okay. And then lagi satu, kita nak masukkan page gallery tu dekat sini. So macam mana? Okay, kita pergi kepada back tadi, kita pergi kepada menu. Semua dapat follow ke? Lepas kita tukar transparent header tadi, kita pergi kepada menu. Okay, faham tak? Bila kita klik customize, dia akan keluar senarai ni. Okay, and then kita pergi kepada menu. Klik pada menu ni. Okay, menu, pergi kepada currently set menu ni. And then add item. Bila kita add item, kita nampak page kita gallery kat sini. And then klik gallery, so automatic dia akan masukkan gallery ke dalam kita punya menu. So dekat sini kita boleh susun lah. Nak susun, kita just drag. Katalah kita nak letak dia dekat about ni. Okay, kalau perasan dia ada keluar dah kat sini gallery ni. Menu untuk gallery, untuk page gallery. Okay, bila dah siap, publish. So bila publish, kita keluar pangkah dan pergi pada website. So tadi gallery ni tak ada. So kita dah add page gallery tu dekat sini. So lepas ni maksudnya user boleh access kita punya gallery lah. So klik gallery. Gallery lah. Okay, semua dapat tak? Cara untuk masukkan page ke dalam menu. Okey, dapat. Alhamdulillah. Oh, apa yang oh? Okey, so semua dapat ya, alhamdulillah. Oh, kita nak kejar banyak ni, maybe banyak benda kita kena skip. Okey, bila kita dah masukkan ni, okey, katalah sekarang ni kita nak log push, set log push. Okey. Ini kita punya muka depan, kita punya homepage. 13 minit lagi, alamak. Okey, okey. Kita buat blog. Seterusnya kita buat blog lah. Kita buat blog. So untuk buat blog, katalah kita kembali kepada kita punya dashboard. Okey, katalah kita nak buat satu posting. Kita nak buat posting, pergi kepada post. Okey, klik post. Ni tadi hello world. Hello world ni memang yang dah sedia ada. So saya akan delete, buang lah. Delete. Okay, buang, trash.
So sekarang ni kita dah tak ada ni lah. So untuk delete, untuk create post, klik post and then klik add new ataupun add new dekat sini. Okay. So kat sini kita boleh create kita punya blog lah. Contohnya macam okay, cuti Malaysia contohlah. Cuti Malaysia. Okay, so kita nak cerita pasal bercuti Malaysia. Okay. So kat sini dia sebenarnya ada banyak plugin untuk kita buat post ni, tapi kita akan untuk post ni kita pakai yang sedia ada ni, dia lebih stabil untuk kita create post. So kat sini kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh, kita nak copy apa? Copy Lawrence Ipsum. Okay, contoh kita nak create Lawrence Ipsum. contoh. Okay, Lawrence Ipsum. Okay, ni contoh katalah kita nak buat posting ni Lawrence Ipsum. So kita type apa yang kita nak type. Type apa kita nak type. Contohlah okay, kita type lah apa nak kita nak type. So kita paste kat sini lah. Kita tulis. And then kita publish. So bila kita publish, okay, ini kita punya blog. Dia akan keluar macam ni lah. Blog biasanya macam ni lah. Dia ada tajuk, dia ada categorize, dia ada leave comment apa semua macam ni. So sebenarnya kita boleh insert gambar, picture apa semua lah kalau nak. So katalah kita buat balik, kita edit balik. Edit post dekat sini bila kita buka page post tu, kita boleh edit post. Okay, kat sini macam contoh, bila kita klik dekat mana-mana ni, dia akan ada satu keluar benda ni kan. Kadang-kadang dia keluar benda ni untuk add block ni maksud block lain lah. So bila kita untuk masuk gambar, contohlah kita nak letak gambar dekat sini, add block, and then masukkan image. Okay, masukkan image, kita ambil media library lah yang dah sedia ada. Okay, upload file ni maksudnya gambar yang kita dah upload, gambar baru yang kita nak upload masuk dalam kita punya server. Media library ni gambar yang dah sedia ada. Free image ni maksudnya gambar-gambar free yang kita nak ambil daripada internet. Okay, ni dia free lah. Benda ni tak ada copyright, so kita boleh pakai insyaAllah. So okay, kat sini sebab saya nak pakai benda yang dah sedia ada, so saya just klik gambar ni untuk insert ke dalam kita punya post. Okay, select. Okay, dah macam itulah cara untuk masukkan gambar ke dalam kita punya post. Ini kat sini kita boleh adjust lagi lah, nak suruh center, kita telah center sana. Okay, kita nak gambar ni center. So kita klik center lah. Kat sini tempat dia. So macam tu lah. Ini kena explore lagi lah. Okay, itu cara untuk create post. So okay, katalah kita dah puas hati dah. Kita klik update. Okay. So dekat kita punya website, dari website kita. Okay, dekat kita punya website,
kita tak ada tempat untuk tengok kita punya blok tadi. So untuk tu kita kena create satu page untuk blok lah. So maksudnya kita akan create satu lagi page untuk kita letak kita punya blok tadi. So benda yang sama juga, boleh pergi pada dashboard, create new, ataupun terus create new kat sini pun boleh. New, create new page. Okay, kat sini ni tak dan nak edit, nak buat design. Okay, so kat sini kita letak blog post contohlah, ataupun blog saja. Okay. So kita create satu page, nama dia blog. Sekarang nanti kita nak pamerkan kita punya post tu dekat kita punya blog. So kita create dulu. Okay, so blog is now alive. Okay, dekat sini kita kembali kepada kita punya dashboard. Pergi pada dashboard. Okay, untuk set blog page tadi menjadi blog, kita pergi kepada appearance. Sorry. Kita pergi pada setting. Pergi pada setting and then pergi pada reading. Pergi pada reading. Okay, dekat reading ni, kita boleh set dekat sini, your homepage display. So homepage yang muka depan tadi lah, yang ada gambar gajah tu. Sekarang ni kita nak keluarkan kita punya post tadi kepada page blog. Kita select page blog. And then save change. Okay, sekejap save. Okay, kita dah save. So dia dah post page, post dah pergi kepada page blog. And then bila kita balik kepada website kita tadi, still tak ada page blog dekat sini. So kita buat macam mana kita buat page gallery tadi. Pergi kepada customize. Okay. Pergi kepada menu. Klik kepada menu yang sedia ada. And then add item. Tambahkan page blog. So blog ni kita letak, katalah kita letak dekat sebelah home ataupun dekat ujung sekali pun boleh. Okay, bila dah settle, klik publish. Okay, tutup. Okay, kat sini kita nampak lah home, about, gallery, service, project, contact and then keluar blog. So bila kita klik blog, dia akan pamerkan kita punya website tadi lah. Okay, ni kita punya website tadi lah. So kalau kita ada banyak post, dia akan panjang lagi post and then kita boleh tambah lagi dekat tepi ni kita nak buat. Katalah kita nak letak recent post apa semua, kita boleh edit lah. Tapi setakat ni memang tak ada masa ni. Setakat ni memang macam tu je lah. Mungkin kalau ada rezeki nanti kita buat siri 2 pula. Customize, lepas tu lost. Okay, sorry ya. Untuk create, kita macam kita create gallery tadi. Pergi kepada customize. Okay, customize. Okay. Apa ni? Stop takat setting je ni. Itulah setakat setting ni. Tak sempat lagi nak buat design-design ni. Okay, tadi pergi pada customize. So pergi kepada menu. Ni sekarang ni kita nak masukkan page blog tu ke dalam menu kita. Klik kepada menu. Okay, add item. Okay, and then klik pada blog ni supaya dia, bila kita klik dia akan berpindah masuk ke menu dalam ni. So kalau kita tu kalau nak tambah, kalau kita nak delete boleh juga, pangkah ni dia hilang. Oh, blok ni dia bukan Elementor lah. Tak, sebab saya duk survey-survey, dia lebih stabil kalau pakai yang asal punya, yang sedia ada. Yang sedia ada tu dipanggil Gutenberg.
kita tak create pakai Elementor lah. Tapi boleh create pakai Elementor sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia tak stabil. Untuk lebih stabil kita create pakai Gutenberg tu lagi okey. Tak stabil tak payah cerita. Dia untuk create page tak apa, tapi untuk blog kadang-kadang dia macam confused dengan setting theme tu. So kita tak untuk blog tu kita tak create pakai inilah, kita tak create pakai Elementor. So bila kita buka kita punya website, dia blog dia macam ni lah. Tapi atas ni macam tulisan tak berapa clear ni kita boleh edit. Boleh edit lagi sebenarnya. Ataupun kita nak masukkan gambar, background apa semua ni boleh. Boleh buat sebenarnya, tak ada masalah. Tapi itulah setakat ni kita kena berhenti setakat ni lah. Banyak lagi benda sebenarnya. Tak done. Saya rasa macam tu. Okey, pukul 12 dah. Itulah masalah dia. Kita tak ada masa. Ada benda lagi sebenarnya. Saya nak ingatkan nak ajar nak install Google Analytics macam mana, nak install live chat macam mana. Tengoklah kalau ada rezeki. Okey, thank you cikgu, tak sabar nak explore lagi. Okey, kalau ada rezeki kita buat siri 2 pula. Macam mana nak edit. Untuk setakat ni macam ni lah. So basically semua orang dah ada satu website lah. So kalau rajin bolehlah start explore. Untuk edit, okay, last. Okay. Untuk edit page ni, katalah nak edit page home ni kan. Okay, buka page home ni. Kat sini ada edit with Elementor kan. Klik edit with Elementor ni. Wah, time ni lah dia nak loading lambat lah. Okay, dekat sini kita boleh sebenarnya dah boleh edit dah benda-benda yang basic macam Sierra ni boleh edit ni. Dia dah macam nampak semua yang kita klik dekat sini dia akan keluar kat sini. So boleh edit lah kalau nak tukar. Okay, apa pusat belajar web. Kita dah boleh edit kat situ dah. Belajar web. Benda ni pun boleh edit. Button ni pun boleh edit. Kat sini kita boleh tukar hubungi kami. Hubungi kami. Tapi kita tak ada nak belajar lah benda-benda ni. Nanti kita akan sebab banyak lagi benda yang kita boleh input dalam ni. So bila kita dah edit, update. So bila kita buka kita punya website, dia dah tukar lah. Itu benda-benda basic sebenarnya ni, gambar, tulisan ni sebenarnya kita dah boleh tukar lah, boleh edit. Okay. So sampai sini sajalah dah pukul 12. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Al-As lah. Ya. Admin macam mana admin? Share ni ke? Attendance ke? Ya Encik Zahir Srim, kita akan share untuk last. Okey, baik. Apa pun terima kasih banyak pada Encik Zahir Srim. InsyaAllah kalau tengok dari sambutan tu perlu ada yang kedua je. InsyaAllah. Boleh lah, kita tengok dulu lah. Kalau ada masa insyaAllah kita akan buat. Terima kasih. Ya, baik sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.